Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada kali ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah bertajuk Bersuci daripada Hadas siri yang kedua tahun 3. Baik, seperti biasa sebelum memulakan pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita mengamim dan menadah tangan untuk berdoa mudah-mudahan Allah memberkati segala pembelajaran kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي مليئا بخشيتك إنك على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, murid-murid sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, menerangkan kaedah bersuci daripada hadas besar, dan yang kedua, merumus kepentingan mandi wajib dalam kehidupan harian. Itu dua objektif yang diharapkan murid dapat menguasai kedua-dua objektif ini. Baik, yang pertama kita lihat kepada kaedah bersuci daripada hadas besar. Maksudnya cara-cara kita bersuci daripada hadas. Okey. Yang pertama, untuk mandi hadas besar ni ataupun mandi wajib, yang pertama menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang pertama kita kena buang dulu ataupun bersihkan dulu segala najis-najis yang berada pada tubuh badan kita. Okey, yang ni wajib kita buat. Mesti kita buat. Okey, yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Okey, baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian ambil air, siram sambil berniat saja, aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, lafaz niat dia, nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi Ta'ala. Ini sunat saja. Kalau kita tak baca ataupun tak sebut yang ni pun tak jadi masalah. Tapi yang wajibnya adalah niat di dalam hati. Bahasa Melayu ni, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kita niat dalam hati. Okey, yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Yang ini adalah sunat saja. Kalau kita tak basuh pun tak apa. Okey, baik. Yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Kemaluan kita tu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Daripada segala kekotoran dan najis. Kalau ada air kencing ataupun najis, perlu dibersihkan terlebih dahulu. Yang kelima, mengambil wuduk. Mengambil wuduk ni adalah sunat saja. Mengambil wuduk adalah sunat saja. Sebab dalam mandi hadas besar itu sudah terangkat hadas kecil sekaligus berserta dengan hadas besar yang kita mandi itu. Okey, yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Okey, membasuhkan ataupun membasuh rambut-rambut kita perlu digosok-gosok, diselatkan di bahagian rambut dan kepala serta di bahagian telinga, iaitu dalam telinga kita tu, tempat-tempat yang tertutup daripada terkena air. Baik, seterusnya yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Mana kita siramkan air di atas badan kita yang dimulai di sebelah kanan. Siram pada sebelah kanan kita. Ini sebelah kanan kan. Ambil air siram macam ni. Jadi 3 kali siraman itu kan, ataupun lebih pun yang
Yang disunatkan adalah 3 kali. Tapi kita mulakan dengan sebelah kanan itu adalah suatu perbuatan yang sunat. Ya, perbuatan yang sunat. Okey, seterusnya yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Okey, lipatan-lipatan kita itu perlu digosok dan diratakan naik. Apa dia bahagian-bahagian yang sulit ataupun tempat-tempat lipatan? Contohnya lipatan punggung kan, lipatan kangkang kita, lipatan di bahagian lutut, lipatan di bahagian ketiak kan. Itu semua lipatan-lipatan yang perlu kita ratakan air. Sini bahagian sini. Okey, bahagian lipatan termasuk leher ataupun telinga ataupun lubang pusat kita perlu dimasukkan air supaya ia betul-betul rata, air itu terkena pada seluruh anggota badan kita. Okey. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, membasuh kaki. Okey, kaki perlu digosok. Celah-celah jari, di tumit kaki, di tapak kaki perlu digosok supaya air betul-betul rata dan terkena pada seluruh anggota kulit kaki kita. Okey. Baik. Itu kaedah bersuci daripada hadas besar. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kepentingan mandi wajib ataupun mandi hadas besar. Ada 2 kepentingan, iaitu yang pertama dari segi jasmani dan yang kedua dari segi rohani. Okey, dari segi jasmaninya, apakah kepentingan dari segi jasmani? Yang pertama, badan akan menjadi bersih dan segar. Sebab kita mandi tadi tu boleh menyebabkan badan kita bersih dan segar kan. Seperti biasalah kita mandi. Okey, yang kedua, sihat tubuh badan ya. Orang yang sentiasa mandi, rajin mandi ni dia tubuh badannya akan menjadi sihat. Sebab apa? Kuman-kuman yang berada di tubuh badannya itu telah dibersihkan ketika mandi. Mandi mestilah kena sabun kan, sabun bersih-bersih supaya ia betul-betul bersih daripada segala kekotoran dan kuman-kuman yang berada di anggota badan kita. Barulah tubuh itu menjadi sihat. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Itu kepentingan yang ketiga mandi ini. Mandi wajib dapat bersihkan diri daripada bau. Ada bau busuk, bau hapak, bau hanyir, macam-macam bau kan dekat tubuh kita tu. Ada setengah tu bau hapak kan, bau hanyir dan sebagainya. Dan juga bersih daripada kuman ataupun kekotoran yang berada di tubuh badan kita. Yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita kalau tubuh badan kita bersih, tubuh badan kita wangi kan, tidak berbau busuk, maka kita lebih selesa untuk bercakap ataupun mendekati orang lain. Tapi kalau kita busuk kan, badan busuk, badan bau hangit je kan, macam mana kita nak mendekati dan berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain pun tak nak dekat dengan kita kan. Sebab apa? Baunya Allahu Akbar. Hapaknya bau macam kambing kan. Bau hanyir macam ikan baunya kan. Macam-macam bau yang ada pada tubuh badan kita. Tapi dengan mandi ini dapat memberikan keselesaan pada tubuh badan kita. Okey, baik, itu dari segi jasmaninya. Okey, dari segi rohaninya, kepentingan dari segi rohaninya yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, dengan mandi wajib tadi tu membolehkan kita untuk bersolat, tawaf dan menyentuh atau membaca Al-Quran. Kalau selagi tak mandi wajib, selagi tak mandi hadas, maka kita dilarang untuk solat, tawaf, menyentuh Al-Quran serta membaca Al-Quran. Okey, sesiapa yang melakukan perkara-perkara ini dalam keadaan dirinya berhadas, maka haram hukumnya. Dia dikira sebagai berdosa. Okey, itu dari segi rohani yang pertama. Yang kedua, amal ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, orang yang bersih daripada hadas besar telah mandi wajib, barulah diterima amalan solat, tawaf dan menyentuh ataupun membaca Al-Quran tadi. Kalau dia buat juga dalam keadaan dia tidak mandi wajib, maka amal ibadat tersebut tidak diterima dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pentingnya mandi wajib ini.
Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mandi wajib itu adalah arahan ataupun suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perintah Allah, maka wajib kita taati dan turuti. Sebab tu dia membuktikan dari segi rohaninya kita adalah seseorang muslim yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya kepentingan mandi wajib dari segi jasmani dan rohani. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video saya ini. InsyaAllah jumpa lagi di video yang akan datang dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Murabbi Din serta jangan lupa untuk tekan loceng notification untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.